اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Kesan bila Quran disampaikan kepada orang musyrikin, apa berlaku, apa mereka buat kepada Nabi? Innahum, sesungguhnya, sungguh-sungguh. Orang kafir kalau merancang, sungguh-sungguh. Orang Islam kalau merancang, main-main. Terbalik. Sebab tu ada pepatah Arab, kekufuran yang sistematik, yang teratur, boleh mengalahkan kebenaran yang tidak teratur, yang tidak ada perancangan. Boleh faham? Okey. Jadi orang kafir konspirasi tak? Sejak bila? Lama dah. Cuma kita nak faham apa bentuk perancangan mereka untuk menentang Quran, untuk menentang dakwah. Apa perancangan mereka? Nak mematikan dakwah. Daripada hari pertama dakwah disampaikan. Apa bentuk dia? Satu, dia pastikan orang tak dengar. Dengar tu maksud dengar faham amal lah. Jangan dengar. Dia jauhkan manusia daripada Quran. Jauh daripada faham dan amal. Kalau orang nak dengar juga, nak baca juga, buat apa? Buat kecoh, buat sesuatu yang melalaikan. Jangan fokus pada maksud. Fokus pada apa? Khatam. Fokus pada pahala, satu huruf 10 pahala. Perancangan tu Allah sebut dalam surah apa? Banyak kali dah kita sebut. Cuba buka surah Fussilat, ayat 26 ke 30. Wa qala allazina kafaru. Okay, cuba kita tengok apa yang Allah rakam perancangan orang kafir untuk yakiduna. Pertama, wa qala allazina kafaru, orang kafir berkata, la tasma'u, jangan dengar Quran ni. Ni, qaulun faslun, jangan dengar. Maksud jangan dengar apa dia? Jangan faham. Berjaya tak? Ramai orang Islam tak faham Quran. Berjaya. Kemudian, kalau ada juga nak dengar, nak cuba faham, strategi kedua, walghaw fihi, buat. Kalau zaman Nabi, kalau Nabi sedang bercakap kan, dia tiup whistle lah, dia buat kecoh supaya orang tak boleh dengar, tak boleh fokus. Kalau dengar pun tak faham. Itu zaman Nabi. Sekarang mereka buat walghaw ni lagha, supaya orang Islam tak fokus pada tadabbur. Apa yang mereka lakukan sekarang? Antaranya dengan hiburan-hiburan, dengan media sosial, dengan Facebook, sinetron, drama Korea, drama Indonesia, drama Filipin kan. Tapi ni bila lagi ni dibuat ni? Ni sejak Quran turun. Kita baru tersedar mereka merancang sekarang. Ni yakiduna lama dah. Kita terlewat tersedar. Facebook kan? Instagram, semua tu perancangan. WhatsApp. Kita jadi customer dia orang lah. Kita jadi pelanggan. Yalah. Yang budak hafal Quran kan, bila cuti je, telefon. Dia tinggal Quran, main telefon. Jadi dia hanya hafal sebab mak bapak suruh. Sebab guru di Mahat Tafiz suruh. Bila balik rumah je, tak boleh kontrol. Tinggal Quran, ambil telefon. Ini walghaw. Kadang-kadang kita sendiri kan, satu hari tak ada buat Al-Quran. Sama, lagau dengan apa pula tu? Dengan konspirasi Yahudi. Sampai tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Kan? Kadang-kadang kita tengah baca Quran, tiba-tiba masuk mesej. Kan? Kita terus baca ke, berhenti baca, buka. Kan? Tinggal Quran, buka telefon. Itu konspirasi siapa tu? Siapa hantar mesej tu? Ni lah orang musyrikin Mekah. Dan orang kafir kata apa? Kalau kamu buat dua benda, sebenarnya tujuan satu je, supaya orang jangan faham Quran. Apa kata mereka? Kalau buat dua benda ni, hujung ayat, la'allakum taghlibun. Apa makna taghlibun?
Ni perancangan orang kafir. Jangan bagi manusia dekat dengan Quran ataupun faham dan amal. Jangan. Kalau nak juga buat kecoh. Setakat belajar je tapi tak masuk dalam hati. Supaya apa? La'allakum taghlibun. Supaya kamu taghlibun apa? Taghlibun makna kamu mengatasi orang Islam. Kamu boleh menang ke atas orang Islam dengan cara ni je. Kalau orang Islam tak faham Quran, tak beramal, cukup. Kamu tak payah berperang dengan mereka. Betul kan? Sekarang Israel buat kerjasama dengan negara Arab. Tak payah berperang. Jadi kawan baik pula. Sebab apa? Negara Arab tak amalkan Al-Quran. Dan salah satu lagi perancangan mereka pada nak sekat ni qaulun faslun, iaitu dengan tangkap ataupun bunuh yang bawa Quran. Siapa dia? Nabi Muhammad. Dalam kepala dia kalau Nabi mati, dakwah matilah. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 30. Surah Al-Anfal ayat 30. Okey. Jadi perancangan orang kafir untuk menghalang Quran tersebar. Pertama, bukan bakar Al-Quran. Bukan campak Quran dalam tanah, itu tak ada apa tu. Tapi pastikan orang Islam kalau baca, hafal, belajar tapi tak faham ataupun tak amal. Yang kedua, mereka nak matikan pembawa Al-Quran, iaitu Nabi Muhammad. Allah rakam dalam surah apa tadi? Al-Anfal kan? Cuba terjemah. Wa'iz, bukan. Iza apabila, iz ketika mana. Dan ingatlah ketika mana yamkuru bika. Telah orang-orang kafir yamkuru sama dengan makna yakidu. Mereka merancang dengan engkau, terhadap engkau. Siapa ni? Orang kafir. Mereka sentiasa merancang terhadap engkau. Apa perancangan mereka? Pertama, liyusbituka, satu. Supaya mereka dapat tangkap dan ikat engkau. Jangan bercakap, jangan berceramah. Satu. Yang kedua, au yaqtuluka, ataupun bunuh, habis. Sebab mereka faham bila Nabi mati, habislah dakwah. Yang ketiga, usir keluar daripada Mekah. Sebab tu kan masa Nabi nak berhijrah, apa perancangan orang musyrikin Mekah, kepala-kepala dia? Inilah. Tiga-tiga cadangan ni. Tapi akhirnya daripada tiga dia ambil keputusan yang mana? Tangkap ke, usir ke, bunuh? Bunuh. Abu Jahal, ada riwayat mengatakan syaitan berupa orang bagi cadangan. Jangan tangkap, jangan usir, bunuh. Tapi kalau bunuh, orang musyrikin, orang Quraisy, keturunan keluarga Nabi akan balas dendam. Jadi dia buat cadangan, setiap satu kabilah daripada Quraisy, katalah ada 10 kabilah, ambil seorang pemuda. Yang setiap pemuda pegang satu pedang. Bila Nabi keluarga, 10 wakil kabilah Quraisy serentak pancung Nabi. Supaya apa? Keturunan Nabi tak boleh nak balas dendam. Sebab yang bunuh bukan seorang, ramai. Kita bayar dia, selesai masalah. Boleh? Kemudian Allah bagi tahu, wayamkuruna, mereka merancang. Tapi wayamkurullah, Allah juga merancang. Kemudian wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik. Bila Nabi keluar, Nabi sembunyi di gua Sur kan. Kemudian perancangan mereka dicari Nabi dan dia bagi tawarkan. Siapa dapat tangkap Nabi hidup-hidup, dia bagi hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta tu sekarang berapa? Nilai dia 100, katalah 7,000 sekor. Kalilah. Ataupun harta yang paling mahal sekarang, 100 buah Ferrari. Kalau dapat tangkap Nabi hidup-hidup. Kalau dapat tangkap Nabi dan Abu Bakar, 200 ekor unta hadiah. Itu yang kurun. Tapi mereka berjaya tak jumpa gua tempat Nabi sembunyi? Berjaya. Jumpa gua, betul-betul duduk depan gua. Dan gua tu tak ada pintu, kecil saja. Kalau mereka tunduk, mereka nampak. Tapi kenapa mereka tak tunduk? Dah 3 hari cari, dah jumpa betul-betul depan pintu gua, tapi tak sedar. Kenapa? Wayamkurullah, Allah yang merancang. Akhirnya dia keluar saja. Dan Nabi pun selamat. Okey. Sama Allah kata di sini, innahum yakiduna, mereka betul-betul merancang sungguh-sungguh. Dan Allah kata wa akidu, dan aku
aku juga merancang. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران